as an attendee in listen-only mode. White House administration adalah dalam keadaan jumble lah, tak efisien lah. Itu komen daripada beliau dan menyuarakan kebimbangan kepada dasar US dan itu menyebabkan Presiden Trump membalas dengan tweet. Dia menyatakan bahawa US tidak akan deal dengan duta dari UK dan duta berkenaan kekal meneruskan khidmat beliau di Washington, diberi sokongan oleh Theresa May dan itu menyebabkan Presiden Trump juga mengkritik. Theresa May menyatakan bahawa cara Theresa May handle Brexit adalah tidak akan berjaya lah. Tu basically dia mengkritik Theresa May dan juga ambassador. So something yang interesting dan pada semasa tweet tu kita nampak GDP jatuh tadi dan sekarang ni recover sikit. Waalaikumsalam. Okay. Basically tak ada banyak. Besok yang besarnya kita akan ada data inflasi dari China dijangka kekal. Manakala sekali lagi kita akan ada Australia punya Westpac Consumer Sentiment selepas NAB. Ni kena faham. Westpac NAB ni adalah bank. Wassalam. Jadi bank-bank ni dia orang menjalankan kajian kepada market, menjalankan survey kepada market. Dan berdasarkan survey ni kita melihat keadaan sekarang seperti yang anda nampak IHS market. Jadi basically dan dia akan bertanya kepada ni sebab kalau kita cerita mengenai data, kita bercerita mengenai data ke belakang. Kalau kita bercakap mengenai survey, soft data, kita akan bertanya kepada mereka pendapat mereka untuk masa depan. Ni business confidence dan juga kepada outlook business. Sama juga seperti ni consumer sentiment ni. Ni kepada sekarang, keadaan sekarang. Pada current month. Sekarang ni apa keadaan? Itu adalah ni. Kalau dan sekiranya ini negatif juga, sama seperti NAB itu boleh menekan sekali lagi kepada Australia dollar, sentimen yang tak cantik dalam pasaran lah, maksudnya. Itu yang kita lihat semasa. Saya daripada itu pada sebelah petang besok kita tak ada webinar, jadi saya go through sekali. Wassalam. Besok kita akan ada data GDP untuk UK. Month on month dijangka pada 0.3. Interesting sebab ingat data ini adalah 40 hari selepas bulan. Maksudnya kita melihat kepada ini GDP ni. Maksudnya kita melihat kepada bulan Mei berdasarkan apa yang kita ada untuk bulan Mei tak cantik. Nampak tak? Ni menjangkakan 0.3, pasaran menjangkakan 0.3, sebelumnya negatif 0.4. NICER ni menjangkakan 0.1, jadi ada kemungkinan ini miss besok. Kita nampak untuk pekerjaan menurun, kita nampak retail sales pun menurun, jadi agak tak cantik lah. There is a possibility untuk data ini besok untuk miss. Saya dah letakkan dalam ni. Ada kemungkinan untuk data GDP UK besok miss. Saya tak letak. Okey, ada kemungkinan untuk data ni possible bearish move kalau ini miss besok. Sekiranya ini miss besok dan kita akan nampak sekali lagi kelemahan untuk GDP dan juga manufacturing production dia. Sebab ini market menyangkakan lebih tinggi tapi sekiranya miss besok daripada ni 0.1 even kosong itu boleh menekan kepada GDP besok. Wassalam. Jadi kita tengok besok lah. Malam besok juga kita akan ada Bank of Canada punya jangka akan mengekalkan kadar faedah pada 1.75. Dan ada diikuti oleh press conference dia pada 10.15. Jadi kalau kita lihat data untuk Kanada untuk semasa market expectation market adalah tepat. Kalau kita lihat data semasa dia tak perlu untuk tukar apa-apa
Jadi malam esok kita akan ada dia punya projection yang kita interested nak tengok adakah dia akan menaik ataupun menurunkan projection dia besok. Jadi sebelum ni dia letakkan kuartal kedua pada 1.0, kita nak tengok adakah dia akan menurunkan ni yang kita nak tengok. Kalau dia turunkan wassalam. Dia turunkan maksudnya market dia melihat bank pusat melihat ekonomi lebih perlahan dan juga kepada inflasi inflasi diletakkan 2.0. Jadi kita nak tengok benda ni lah. Adakah dia akan turunkan expectation untuk GDP dia kuartal kedua dijangka pada 1.0, manakala annualize dia 1.3 ni 1.3. Jadi dia tepat berada pada jangkaan semasa lah 1.3. Jadi adakah dia akan menurunkan dan kalau dia menurunkan itu boleh melemahkan sedikit Kanada dolar. Dia mengekalkan kadar faedah neutral, kita akan nampak Kanada dolar mengukuh. Sebabnya bank-bank lain dah mula nampak untuk easing mula memotong kadar faedah. Sekiranya dia kekal, itu boleh menyebabkan Kanada dolar mengukuh. Jadi kita nak tengok kepada reference untuk ke depan ni. Ingat figure-figure ni okey. Itu untuk malam esok. Kita go through malam besok lah. Sebab malam ni tak ada banyak. Yang utamanya adalah kepada Fed Powell ni lah. Jadi adakah dia akan testify dekat Kongres ni dia akan testify dekat dekat Monetary Policy Report untuk House Financial Services Committee PAC dia lah. Ni dia akan testify kat situ dan dia akan menjawab soalan-soalan. Jadi antara yang market nak tengok apakah komen beliau terhadap keadaan ekonomi, perjalanan outlook untuk rate interest rate untuk US Kalau kita tengok berdasarkan apa yang kita ada semasa dan yang terbaru pada mesyuarat Jun lepas, saya nampak Fed Powell malam esok adalah lebih positif, lebih ni. Nampak? Ini adalah apa yang dia keluarkan pada Jun 19 hari itu pada FOMC. Kalau kita tengok apa dia letakkan kat sini, dia akan mengekalkan kadar faedah untuk tahun ni. Sini dia akan kekalkan kadar faedah. Tak ada cutting tahun ni. Dia cuma akan cut 2 kali pada tahun depan. Interesting apa yang dia akan sebut malam besok. Adakah dia akan sebab baru je. Ini adalah pada Jun 19. Ni pada pada Jun 19 itu. Jadi interesting adakah dia akan menukar view dia berdasarkan ini. Berdasarkan ini tak ada nampak dia akan tukar sebarang ni. Dekat sini memang ada lah untuk 2019. Tetapi median ni adalah 2.4. Jadi dekat sini kita ada 2 rate cut. Ini yang dalam range dia. Dalam range dia kat sini. 2 rate cut dan 1 rate hike kat sini. Jadi ini untuk range. Central tendency adalah kekal ataupun potong rate 2 kali. Median tendency adalah kekal. Jadi biasanya dia akan komen kepada median kebiasaannya. Maksudnya dia akan katalah berdasarkan ini kita cuma melihat kepada mengekalkan kadar faedah ataupun sekurang-kurangnya 2 kali. Ingat, market was pricing in sebelum ini 4 ke 5 kali rate cut sehingga tahun depan. Sehingga tahun depan. Sehingga 1.6 ni lah kat sini. 1.6. Jadi nampaknya kalau dia kata cuma 2 sehingga tahun depan, itu adalah lebih positif kepada USD. Sebab ini dah ada kat sini. Faham tak? Jangan kata, oh ni benda baru. Fed, Jerome Powell kata 2 rate cut by tahun depan. Tak. Nampak tak kat sini? Yusri, nampak tak? Rate semasa, ni. Pricing in, maksudnya macam kita lah. Kita jangkakan harga durian, harga tanah dekat satu kawasan tu nak naik. Jadi kita mula beli tanah tu. Faham?
Dan itu menyebabkan harga tanah tu naik. Itu pricing in. Boleh? March data Q1, bukan. Ni adalah FOMC Jun. FOMC Jun. Ini Jun. Kalau March ni projection pada mesyuarat March lepas. Faham tak satu? Dia mesyuarat 8 kali. Cuma 4 kali dia keluarkan projection. Projection ni tak dapat nak tukar-tukar macam kita kat office. Sekejap tukar pukul 8 masuk. Sekejap pukul 10. Tak boleh. Kelang kabut kita kat office. Jadi apa yang dia orang buat, dia tiap 3 bulan tu, meeting, every other meeting dia akan keluarkan projection. Apa yang dia nak lihat kepada data dalam ekonomi. Sebabnya cara laporan untuk data ni, contohnya macam GDP dikeluarkan tiap 3 bulan. Faham? 3 bulan. Barulah dapat complete kan. Satu dikeluarkan 3 bulan. Boleh? Okey? Ini adalah pada Jun lepas. Jun lepas. Jadi ini kalau dia kata kemungkinan untuk 2 rate cut, kita akan ada USD lemah sikit, lepas tu biasa balik. Sebab itu bukan info baru. Anda tengok kat sini, ini bukan info baru. Anda semua dah nampak. Kalau anda nampak, bank lagi lah nampak kan? Rate semasa 2.4. Kena ingat, 2.4 ni sebenarnya ini dia, saya pernah kongsikan sebelum ni, tapi saya kongsikan sekali lagi lah. Kalau kita bercerita mengenai rate ni, kalau anda tengok 2.4 tu sebenarnya, kalau kita melihat kepada US punya rate semasa adalah 2.25 ke 2.50 kan. Jadi median rate dia adalah 2.375 dan kita bundar jadi 2.4. Itu yang 2.4 anda nampak tadi. Itu yang 2.4. Jadi kalau satu rate cut, itu adalah 2 ke 2.25. Jadi angka tengah dia adalah berapa? 2.125. Jadi bundar dia jadi berapa? 2.1. Kalau kita kata 2 cut, sebab satu cut biasanya 25 poin. Ini adalah 1.75 ke 2.0. Ini bersamaan dengan 1.875. Bundar jadi 1.9. Faham ini? Besarkan font. Dah dengan ni lagi. Dengan ni. Boleh nampak? Satu cutting rate biasanya 0.25 kebiasaan ni. Kebiasaan. Boleh nampak? Dah besar. Saya tak pakai cermin mata ni lagi. Sebab kalau pakai lens lagi tak nampak. Abon dekat. Boleh nampak ni? Ini yang anda nampak tadi. 1.9 ke 2.4. Angka ni tadi. 1.9 ke 2.4. Jadi 2.4 tu maksudnya kekal. 1.9 tu 2 rate cut. Boleh? Ni yang anda nampak dekat sini. Ni yang anda nampak dekat sini. Boleh? Faham ini? Itu maksud dia. Jadi kalau anda nampak satu rate hike, ni rate semasa. Okey, rate semasa. Kalau kita bercakap mengenai satu hike, satu hike maksudnya 2.50 ke 2.75. Jadi tengah-tengah antara 2.50 ke 2.75 berapa? 2.625. Bundar. Jadi 2.6. Ini yang anda nampak. Yang ni boleh bundar jadi 2.6. Ini yang anda nampak dekat sini. 2.6. Faham? Ni yang maksudnya 2.6 kat sini. Boleh? Sebab kebiasaannya satu rate cut, satu perubahan rate
adalah kebiasaannya adalah 0.25. Ni asas dia. Boleh? Kalau kita kata dua height 2.75 ke 3.00. Kita ambil tengah dia, ini adalah sama dengan berapa? 2.8 berapa? Saya ambil sekejap. Nak kira dia balik. Sekejap. Nak kena ambil kalkulator ni. 3 tolak dengan 2.75. Sorry. Cuma nak kira dia. 3 campur dengan 2.75 sama juga bahagi 2. Ni jadi 2.875. Jadi kalau kita bundar jadi 2.9. Boleh? Okay, thank you. Saya tak pakai cermin mata nak cari. Ni ada nampak benda-benda ni 2.9. Nampak tak? Dua height not from 2.50. Satu height normally is 0.25. Jadi kalau satu height from 2.50, one height is 2.75. Dua height, dua kali meeting. Faham tak? So one rate height normally 0.25. Faham Ryan? Okay. Kebiasaannya. Why market was moving very USD was very low last time? Because there was some talk about banks melihat kemungkinan untuk satu cut sebanyak 0.50, but that will be extreme case lah. Extreme case lah. There is nothing extreme about the economy US. Inilah nombor-nombor yang masuk nombor-nombor sini. Ni tadi. Screenshot. Screenshot dia. Inilah yang ada nampak apa maksud nombor-nombor tu tadilah. Lain kali saya tak nak tulis lagi. Bukan senang nak kira macam ni. Okey, boleh? Boleh okey. Inilah maksud nombor-nombor tu tadi jangan tengok dia dah. Jangan tengok dia ada maksud dia. Lagi-lagi tak pakai cermin mata. Lagi apa orang Sarawak cakap tengelup mata. Fokus mata yang kena fokus. Okey. Jadi berdasarkan apa yang nampak sekarang, nothing. Dah lah saya tak nampak sangat. Fed Powell pada malam esok berdasarkan nombor-nombor tu mungkin dia akan sebut we are still on our projection looking at kalau dia sebut pun 2 rate cut pada tahun ini atau pada tahun sehingga tahun depan. Kalau itu yang disebut, is nothing new. Is nothing new. Kita akan ada USD lemah, lepas tu dia kuat balik. Sebab market nak lebih lagi. Faham tak? Itu dia. Jadi there's nothing new. Kalau anda dengar, 2 rate cut, teruk USD ni, anda akan nampak dia jatuh, lepas tu dia naik balik. Anda pula, apa hal ni? Ni cerita dia. Sebab 2 rate cut, itu memang dah ada dalam ni. Even 1 rate hike pun ada pada tahun ini. Nampak? This is 2019 atas ni. Ni. Nampak ni. 1.9 to 2.6. Inilah maksud nombor-nombor ni. Boleh Okey? Faham? Rate cut. Potongan kaedah. Bukan rate cut. Tu ada nampak. Kalau dia kata 2 rate kemungkinan untuk potong kaedah faedah 2 kali pada tahun ini, tahun ini, itu bukan benda baru. Ini market dah already market already priced in this. This happened in June. This was released in June, pada Jun lepas. This is nothing new. So whenever kita ada apa-apa doubt pasal polisi, refer back to benda ini. Refer back benda ni. Ni bukan new. Ni adalah FOMC Jun lepas. It's nothing new. Nothing new. Okay. So itulah maksud dia lah. Jadi ini yang kita nak tengok Powell sebut malam besok. Kalau dia sebut bahawa we are on course on our projection, we are looking at cut rate. Kalau dia nak satisfy market 2 kali, you will see market akan react. USD lemah mungkin untuk besok Rabu, lepas tu naik balik. Anda akan apa hal dia naik?
Sebab dia nothing. Macam anda nampak untuk unemployment rate itu kan, anda nampak unemployment rate unemployment rate untuk US naik daripada 3.6 ke 3.7. NFP 224. Data ni bercampur. No. That data was a good data. Unemployment. Biarpun dia naik, tapi it's still, tengok unemployment rate ni is still dalam range ini, is still in the range. Range adalah 3.5 ke 3.8. Macam kita meeting lah. Okey, department kita ni kena buat sale. Sale korang kena dalam 100,000 ke 200,000. Dapat 150,000 bulan ni. Okey? Okey. Cantik lah, dah masuk range. Tapi bulan depan turun 130,000. Adakah kita kata sale tadi tak bagus? Adakah kita kata tak bagus? Sebab dia dalam range 100,000 ke berapa ratus ribu tadi? 200,000. Biarpun turun daripada bulan sebelum, tapi dia masih satisfy KPI dia. KPI dia. Faham? Orang dekat SESB ni faham betul. Boleh itu yang anda nak tengok kepada Fed Power. Jadi ini adalah something yang major sebelum ke arah FOMC. Basically, tomorrow is a mini FOMC by itself malam besok. Ini something yang market menjadi perhatian dunia lah kepada kenyataan Powell malam besok. Okey. Jadi kita lihat dulu kepada USD untuk semasa pergerakan USD secara besarnya adalah lebih kukuh, adalah mata wang yang lebih kukuh untuk minggu ni adalah mata wang yang paling kuat pada minggu ni. Diikuti oleh euro bersama dengan chef. Pada waktu ni lah kita nampak untuk USD mengukuh, kita nampak untuk euro mengukuh. Saya agak standing aside untuk euro ni. Kita akan ada euro group meeting minggu ni jadi jaga-jaga sikit dengan euro ni. Unless kenyataan Powell malam besok menyatakan bahawa more than 2 cuts, 2, 3, 4 kali, unless disebut benda tu, then you will see USD jatuh, then you will see euro ni, mata wang nombor 2 ni will be supported. Unless disebut more than 2. Okay, ni something yang kita nak tengok pada malam besok. Boleh? Okay, ini untuk euro. Yang ketiga JPY didagangkan agak bercampur-campur. No way, no real direction. Kita ada kelemahan dia against USD, kelemahan dia against euro contohnya, tapi not satu trending seperti anda nampak untuk GBP tadi. GBP start lepas dia hit lowest ni, low tadi, dan dia retrace sekarang. Tapi untuk JPY semasa there is no real direction, it's more towards weaker JPY move. Saya tak trade news pun. Saya macam ni. Saya trade teknik saya trade teknik. Faham tak? Sampai tempat saya nak buy, saya buy. Saya tak pandai trade. Faham je pun? Masalah bila kita pandai trade. Anda nak trade news boleh. Sebab speech ni dia payah. Dia bukannya macam release news. Faham? Ya? Speech ni dia bukan macam trade, macam CPI, macam apa lain, macam NFP. Dia tak. Speech ni dia sebut ni, lepas tu second dia sebut lain pula. Dah sudah, baru kita buy, dia jatuh balik. So speeches I don't trade. Speeches I don't trade. FOMC I don't trade. But really I don't trade. Ada fluctuation price ke apa ke, I would rather save my modal. Sebab I don't trade benda yang uncertain, yang saya tak dapat nak analisa. Kita boleh kata, kita boleh trade into, ke arah. Contohnya ke arah Powell tadi, market menjangkakan dia FOMC akan kurang agresif. So that's why anda nampak USD ni mengukuh. Itu kita boleh trade into, ke arah. Kita tahu
kerajaan akan buat highway, jadi kita cuba beli tanah ataupun beli rumah kat kawasan tukar arah. Okey, lepas dia dah settle tempat tu, mungkin kita akan nak cuba nak jual. Okey, itu trading into. Tapi speeches ni is not macam anda trade NFT, anda trade CPI, anda trade balance. Dia tak sama, sebab when we talk about speech and Q&A, siapa ingat Draghi 3 years back, 2015 ke 2016, cut rate negatif 0.10, MRO at 0%, main refinancing operation punya rate pada 0%. Lepas tu apa disebut dalam Q&A? Apa disebut? Oh, kita nampak Euro USD jatuh. Apa Draghi sebut dalam Q&A? Itu bukan speech, Q&A je. Dia sebut apa? Ini adalah cutting rate yang terakhir kita buat lepas ni. Lepas ni tak ada. Wah, Euro USD melonjak 200 ke 300 pip. Siapa ingat yang ni? 3 tahun lepas. 4 years, 2015. 2015 cut rate bila yang dia orang cut rate. So I don't. Saya tak trade saya tak trade untuk FOMC, saya tak trade ni. Biarlah dia buat apa. I stay away. I would rather save. Saya trade apa yang saya boleh analisa instead of saya cuba untuk pandai trade, tengok chart tu tekan. Saya tak buat benda tu. Saya tak main tekan-tekan. Saya tak main tekan-tekan. If you find your niche untuk buat benda tu, by all means buat. Saya tak katakan dia salah, tapi I would rather trade apa yang saya boleh analisa. Ni 2016 dia cut rate daripada ni 0.05 ke negatif 0 ke 0. Lepas tu press conference dia pergi kata ini cut rate yang terakhir. Habis Euro USD kalau kita tengok 2016 ni bulan apa ni? Bulan 3 tak silap saya. Bulan 3 lah. Kalau tak silap saya. Kalau anda tengok dekat chart pun nampak yang sama. Ni pada waktu tu ini impact dia. I don't do that lah. Saya tak cuba pandai trade. Masalah dia sebab kalau anda menghadap macam tu, cerita dia, kita kadang-kadang dia jadi emosi tau. Kita jadi dia jadi kita ni 2016. Ni yang pernah berlaku. Ni. Dia cut rate bulan 3 ni. Dia cut rate ni dulu. Yang ini. Yang nampak candle panjang ni. Spike ke bawah, lepas tu press conference dia kata ini cut rate yang last dah. Lepas tu euro naik. Ni satu ni. Ramai yang kena ni. Ya, dia cut, dia orang pergi tambah sebab cut rate kan. Wah, euro USD jatuh. Press conference lepas ni benda ni naik. Tunggu press conference kan. Press conference dia kata apa? Ini cut rate yang last. Habis. Sapu habis yang sebelum ni. Ramai yang kena. Saya ingat lagi 2016 bulan 3 ni. Ni event dia. Ini pada 10 hari bulan. 10 ramai yang kena pada waktu tu. 10 hari bulan. Ni pada Mac 2016 ni. Ramai. Jadi saya tak trade yang central bank ni. I don't. Kalau yang FOMC baik saya tidur sedap. Pukul 2, pukul 3 pagi. I try untuk lari daripada, anda boleh, kalau nak, boleh. What you do is like this. Kalau anda nak trade event macam ni, remember you are trading news. If you are trading news, maksudnya anda ambil keluar cepat. Itu trading news. Mana ada orang trade news pergi hold 2-3 minggu, 2-3 hari. Itu mana ada news. Buletin utama pun 1 jam kan. Itu news. Mana ada news lama-lama pegang sampai ni. Tengok apa definisi trading news. Trading news kita ambil volatility news. Itu trading news. Saya tak, lain daripada tu saya tak kisah orang cakap apalah. Tapi saya tetap dengan benda textbook ni. Saya tak lari daripada tu. Swing trading maksud apa? Intraday trading maksud apa?
kita scalping maksudnya apa? News trading volatility harga. Ada dua cara. Satu, sekiranya anda ada bias kepada news tu, anda dah analisa dan kata news tu akan kuat, kita masuk sebelum news, kita masuk maybe 5 minit sebelum news, kita masuk dan kita tunggulah ikut arah pergerakan kita. Nombor dua, sekiranya anda tak ada bias, anda tunggu reaksi market. Ada yang gunakan kaedah untuk contohnya buy stop, sell stop. Ada yang menunggu reaksi, tengok pergerakan breakout dan ikut contoh. Jadi trading news kita ambil cepat, 30 pip keluar, itu trading news. Yang trade news sampai 200-300 pip itu lain lah. Itu saya tak jumpa dalam buku saya lah. Mungkin orang tu buat buku baru dia lah. Saya tak. Setahu saya lah setakat ni tak ada lagi lah. Cara yang saya belajar ni lah, 20 lebih tahun ni, itu yang saya belajar lah. Okey. Jadi mungkin cara lain lah, zaman ni saya tak tahu. Okey, jadi untuk trade news ni, because anda akan terdedah kepada slippage. What you do is this. Letakkan satu jumlah dalam akaun berkenaan. Letakkan satu jumlah dalam akaun. Contohnya, anda sanggup risikokan $30. Okey? $30 je. Dekat XM, anda boleh buka sampai 8 akaun. Jadi, buka satu akaun kosong, internal transfer letak $30. Trade je. Dan ambil lah cara apalah anda nak roll ke. Tapi nasihat saya, trade news. Ambil volatility dia keluar. Itu sepatutnya lah. Okey? Itu to me lah kalau anda bercakap mengenai trading news. So to me the best is trade apa yang kita boleh analisa, what we can see and what is our expectation, supaya anda tahu limitation. Trading is not about entry and kejar market. Don't. Anda akan satu kali kena, dua kali okey, 4 kali, 5 kali okey semua. Sekali je tak okey, habis. Itu kena jagalah. For quantitative easing country like Euro, JPY, the movement between yield and currency inverse. Yes, to a certain extent, okay. Is it only for country that practices QE like Eurozone and Japan now, USD? Okay, what happened bila dibuat QE ni is actually this, Brian. When you are doing QE, meaning you are printing money. When you print money, the money cost will be low. Nilai duit tu jadi rendah. Okay? Valuation duit, benda banyak. And normally when you are doing QE, your interest rate is very, very low. That is specifically for Japan. Euro used to be a funding currency last time. Funding, I'm talking about funding now. That's why you see inverse relation. The thing is, Euro become expensive. Ada nampak Euro become expensive. Valuation dia menjadi ni. Macam mana kita nak katakan dia expensive? Ni kaedah dia. Daripada sudut penilaian, exchange reference rate. Kalau anda perasan, dekat sini saya ada letakkan. Dekat sini saya ada letakkan EER ni. Ini yang sebab ini benda ni. Euro. Ni yang ini EER, exchange EER. Okay, as it goes nearer to 100, it become mahal. Last time it used to become rendah lah masa QE dia. Ni dia. So mana website ini? Ni kalau anda nak letakkan support resistance, anda boleh guna website ni. Mana saya punya mouse. So when they do QE, you are putting more supply. That makes, itu menyebabkan mata wang anda nilai menjadi rendah. At the moment it's more of Japan, not kepada Euro. I know you read the note somewhere. Itu adalah last time. Itu 2 tahun lepas. I think you read my note like. Kalau anda read my notes, that was 3 years back. Itu 3 tahun lepas. 2-3 years back. So that's why itu 3 years back. Now
applicable kepada euro, is more applicable kepada JPY. Not applicable sebab euro sendiri menjadi mahal, so it is more applicable kepada ni. Good question. Ini adalah untuk anda melihat siapa yang nak cari mana pula letak support resistance. Buat ni. Ni daripada ECB. ECB bagi anda support resistance. Dia bagi anda support resistance. Support resistance anda power ke Draghi punya support resistance power? Soalan saya, anda punya support resistance power ke Draghi punya power? Jadi 1215. Tengok 1215. Tengok ini adalah semalam pun. 1215. Ni keluar pada pukul 11 malam kita nanti. Tengok dia punya line ni. Cantik. Siapa yang tak tahu macam mana nak lukis support resistance, anda boleh gunakan yang ini. Euro USD, Euro JPY 12180 kita tengok. Dia punya ni power tau. 12 berapa tadi? 12180. 12180. Dia punya support resistance tu power. Siapa tak tahu macam mana nak lukis support resistance, anda boleh gunakan ini. Ni atas tu ada saya letak guys. Yang ni ECB Europa EU Stats ni, yang ni tadi. Ni pula bagi siapa yang trade pada waktu siang, anda boleh tengok kepada RBA exchange rate. Ni RBA. Ni rate sama lah. AUD USD. Ni kalau anda nampak terbalik, contohnya anda nampak contohnya macam ni Euro AUD Euro, kita ada Euro AUD. Jadi 1 bahagi dengan 0.6204 dia dah nampak di lain. Ini adalah untuk Australia. Jadi plus yang tu anda boleh gunakan yang ini. Ini untuk Australia. Okay. Anda nak gunakan untuk mana lagi? Untuk New Zealand. Kalau sebelum ni ada New Zealand. New Zealand pun ada yang sama. Nampak yang saya bagi link tu? New Zealand. Kalau sebelum Australia tu keluar sekitar jam 1, ada yang sama. Okay, ni untuk New Zealand. Ni keluar pada jam 10 pagi kita. Tiga ni. Ini antara tool-tool yang anda boleh lah. Siapa yang cari macam mana nak lukis support resistance ni, confused nak lukis, ni bank negara bagi. Ni adalah satu fixing rate, jadi itu maksudnya banyak liquidity kat situ. Banyak buyer seller lah kat situ. Dia akan jadi satu decision point untuk support resistance. Point of control lah. Kalau anda tengok kepada ni, kita ni point of control. Ni samalah yang merah ni, lebih kurang. Okay. Yang ini of course berjalan 24 jam. Yang tadi tu pada waktu bank itu. Jadi kalau anda tengok Australia, tengok waktu Australia. Dia keluar pukul 1 sampai pukul keluar Europe punya malam pukul 10, pukul 11 ada gunakan Europe pula. Boleh. Itu jadi satu reference kepada commercial dealing. Commercial dealing. Macam Malaysia, kita pun ada Bank Negara Malaysia Exchange Rate. Kita pun ada. Kita ada satu fixing untuk exchange rate kita. Mana kita punya rate? Exchange rate. Ni. Ni kita pun ada. Nanti letak kat Telegram. Ambil kat sini. Ambil kat sini. Tu yang saya bagi tu. Orang tak ikut webinar tak dapat lah. Saya special kepada ikut webinar ni. You give effort, you get. Ikut. Pernah post pun dalam grup. Tapi tak ada orang tanya. Okey, dekat ni pun kita dia setiap hari kita melihat kepada 11.30 ni. Siapa yang macam saya dulu, saya berniaga kereta. Jadi kalau saya nak hantar duit, saya akan tengok yang ni.
ringgit banding dengan ni, oh tinggi, oh rendah. Saya tengok kepada Japanese yen ni lah, 3.8. Oh, pengsan. Dulu 2.5. Okey, maksudnya RM3.80 ni untuk dapat 100 USD, 100 yen ni. Saya juga kepada UK 5.18. Oh, pengsan lagi. Ni okey lah, 5.18 ni murah. Jadi ini menentukan komersial. Komersial, nampak? Commercial transaction. Dan saya berniaga kereta ni yang saya tengok. Samalah kalau macam Australia tadi, Europe tadi, ada satu website dia untuk world punya, saya tak simpan. Dulu saya simpan, mana saya dah buang dia. Tak ada. Dulu saya simpan satu website ni untuk world. Maksudnya dia consolidate semua. Tapi saya tak simpan. Jadi anda boleh gunakan lah. Ni siapa yang duk hantar duit ke Singapore ke apa, anda, ini dulu saya pergi kereta ni yang saya tengok. Inilah tempatnya saya kenal forex, kalau nak tahu. Saya dulu tengok apa benda ni, tanya-tanya kat bank kan. Saya duk ikut rate ini. Orang lain dapat jual kereta lagi murah daripada saya, sedangkan saya ada AP. Macam mana boleh jual lagi murah daripada saya? Rupanya dia orang buat forward rate. Tu saya search internet. Jumpalah pasal forex. Baca forex kaya. Itu yang kenal forex ni. Okey. Banyak kita rangkumkanlah satu-satu currency dulu sebelum kita ni, banyak sangat nak sentuh ni, pening juga kan. Okey. Jadi untuk USD semasa we have stronger move. Euro pun something is happening dekat GBP. I don't have ni. Tak ada cerita dia. Kita tengok ada apa-apa tak GBP ni. GBP ni unless ataupun dia test satu low lah. Ada tak apa-apa kejap lah. Tengok ada tak apa-apa news pasal Brexit ni. Nothing. Trump blast, nothing. Mungkin ini lebih kepada technical sebabnya kita ada GBP USD tadi yang tested very multi low punya area, monthly low dah silap saya. GBP USD we might have corrective lah. Ni kita ada GBP USD yang tested 1.244 ni. Itu adalah paling rendah sejak daripada 2017 tu yang kita nampak GBP. Biasanya yang macam ni dia akan continue. Anda jangan pula buy GBP pada waktu ni nampak dia cantik macam ni. Nampak dia short term, ada nampak GBP ni pun naik kan. Jangan buy. Jangan terperangkap anda kan. Ini boleh menyebabkan demam dia. Dia biasanya bila kita test satu new low macam ni, dia akan 80% of the time dia akan retrace. Maksudnya ke sini akan ada barrier option lah. Biasanya ada satu order lah yang stop loss biasanya. Bukan stop loss, limit order dekat level yang ekstrim ni. Dan biasanya akan ada ni. Tapi biasanya lepas tu continue. Jangan pergi buy pula dia. Demam kan boleh demam tu faham? Tak faham signal tu? Faham? Jangan buy dia. Boleh? 2-3 kali dah ulang. Boleh? Tak faham lagi? Okey? Jangan buy dia. Belum. Tak sesuai. Tak faham? Tak faham tak apa. Fahamlah kawan. Jangan buy dia. Kita ada dua je. Satu buy, satu lagi apa. Tak faham juga. Okey? Multi level ni dia akan ada ni. Faham? Dah. Susahnya aku dah sebut. Okey dah. Saya tak boleh bagi signal. Tapi fahamlah. Ya Allah. Sabar Luqman, sabar. Luqman yang mengamuk dengar. Jangan buy dia. Okey. Dah.
Tak faham. Ada demam aku. Okey. AUD habis satu hari ni. Kita ada NAB tadi, kita ada sentimen negatif pasaran, kita ada perkembangan yang agak tak cantik dalam sentimen US, UK, Jepun, Korea, banyak hal. Dan esok kita akan ada Westpac. Kalau Westpac pun lemah, ini akan terus menurun, ya. Dan nampaknya sekarang kita dah nampak NZD dah mula ikut arah apa yang berlaku dekat AUD, ya. Tu yang kita nampak sekarang. Jadi tengok kepada US 10 years pun recover. Ni yang kita duk cerita sebelum ni, ya. Level 2.07 ni menaik ke arah ni, ngam-ngam ke sini. Ingat tak yang kita tandakan kuning ni semalam? Semalam kan, tanda ngam-ngam situ 2.07 tu, ada rahsia-rahsia ni, ni mana ada rahsia? Saya ni tak ada rahsia-rahsia ni, Nah, ambil screenshot dia. Saya buatlah chart dia. Macam mana nak publish dia? Okey, saya bagi link lah chart ni. Nah. Bukan apa, itu adalah kepada pricing. Jadi tandakan ni level-level ni 2.07, 2.32, 2.5. Tekan link tu, nampak tak? Try tekan link tu, apa yang keluar? Saya tekan tak gunalah saya punya chart kan. Try tekan. Jadi anda akan dapat tengok chart ni kan. Jadi link, jadi level-level ni saya dah bagi. Dan saya niche saya memang bond. Kalau anda tanya apa saya trade, bond futures. Ini adalah ini saya. Kalau tanya apa saya trade, ni daripada currency saya lagi senang trade ini. Tak ada pening. Okey, boleh. Simpan, dalam trading view anda save kan, ya. Save. Level-level tu tanda kan, Zul? Tanda kan level-level tu. Okey. Dah nampak GBP tu? Tak nampak juga. Okey. Okey, ni tadi untuk AUD lemah, New Zealand dollar, anda nampak rate naik, orang berubah daripada cash pegang kepada treasury. Nampak? Berubah. Instead of kepada cash, anda nampak sekarang ni gila ni. Chef ni, sedikit berlaku sedikit repatriation, sedikit safe haven punya pergerakan, terutamanya against AUD dan juga kepada dan juga sedikit dan sekarang ni kepada New Zealand dollar catching up, New Zealand dollar catching up. Okay. Kepada Canada dollar lebih ni sekarang lebih neutral, jadi kita ada perubahan sikit daripada sini, daripada sini. New Zealand dollar asalnya tadi adalah long, now we are going for more short. Now is going for more kepada short. Okay. Dan AUD short, GBP short, JPY is more kepada agak negatif sentiment, lebih kepada neutral. Okay. Ni kalau saya ingat, ini berdasarkan M30 H1. So you will see perubahan dia. I will keep updating. Apa yang saya buat, saya cari apa yang nampak jelas dan sesuai dengan trend. Sesuai dengan trend, saya trade dia. Contohnya sekarang, kita tak trade dah USD JPY. Kita tak trade USD JPY. Sebab JPY itu dah pergi kepada neutral. Okay? But you are still trading GBP USD. Anda melihat AUD USD. Dan sekarang yang terbaru, NZD USD ke arah short. Kan? Dan kita sesuai dengan kita punya market structure. Kita tengok market structure dia. Adakah dia pun dalam keadaan downtrend? Kita tengok. Ni lebih daripada 50%. Ingat, 50%, kita tengok candle ni close. Anda tengok candle sekarang ni close. Candle sekarang ni close. Close, next candle close bear juga. Jangan next candle naik atas. Sekarang ni tengah test 50%. Ini cycle uptrend yang hijau ni. Ini adalah korektif. Kita katakan dia korektif selagi dia tak breach 50%. The moment dia breach 50%, belum. Next candle kena close bawah. Then barulah kita kata ini adalah satu korektif bearish extended. Anda tak cari buy dah. Anda mungkin ada perubahan trend.
Itu teknik ni lah. Dan kita akan cari untuk short. Boleh? Ya, itu dia. Jadi sekarang ni kita tunggu next candle untuk close bawah. Kalau dia close, tak, dia test dan dia test balik, tunggu candle close lah. Ini candle baru, breakout satu. Kan jadi macam ni kan. Macam ni. Tengok ni, oh ni close, terus sell, habis. Biar kita confirmation candle ni close, next candle bear, itu confirm bahawa ini menjadi satu extended. Barulah kita kata kita nak ikut short. Okay. Disiplin, itu je. Disiplin kepada kaedah trading. Jangan cuba pandai trade. Pandai trade nampak, oh turun, buka chart, oh ni lah cerita dia, sell bawah ni, price ni naik atas balik. Tunggulah engkau. Yang pergi sell bawah sekali tu buat apa? Biar dia close candle, close, barulah kita tengok apa support become resistance. Ini basically idea dia lah. Dia break out kan, dia break out dan kita cari peluang entry apabila dia retest. Kita punya entry kat sini, jadi this will be the entry, short daripada sini. Stop loss high of the day, TP low kat sini, ini je. Low kat sini, okay. Jauh low, BP low kat sini. Itu je. Simple kan? Jadi itu je. Tunggu dia break out, satu candle lagi retest, lepas tu ikut. Itu. Boleh? Okay. Simple. Trade simple. Yang tak simple ni bagaimana kita, ni kita sentuh malam ni. Kalau ni kita akan tengok balik chart ni lepas ni. Apa yang kita buat apabila kita melihat chart. Bukannya setiap benda kita nak tengok satu-satu pengsan kita. Okay, Chef meningkat pada waktu ni, tapi saya tak akan pergi long, Chef. I told you guys kenapa sebelum ni. Euro dengan Switzerland punya cerita. New Zealand dollar ni baru. Ni baru perubahan ni. Okay. Okay. Sekali lagi kita ulang. Untuk USD tadi adalah mata wang yang paling kuat di antara kesemua mata wang. Nombor 2 adalah kepada Chef dan juga kepada Euro untuk semasa. JPY didagangkan bercampur-campur. Yang bercampur-campur macam ni jangan trade je lah. Tak nampak jangan trade. Ni bercampur-campur nak trade macam mana? Tengah-tengah ni. GBP adalah kita ada test of the low tadi, kita ada rejection and jangan buy dia. Okay? Tak faham juga. Ada PM dekat Telegram tanya. Tanya kat sini lah. Macam-macam. Kalau tak buy dia, kita buat apa? Okay. AUD. AUD masih continue short. Canada dollar, nothing. Neutral. Chef, saya takkan buy dia. Kan Donald, kalau tak faham Miza, aduh sakit pening kepala otak aku. Okay, New Zealand dollar, kita ada yield US yang mula menaik. We've been talking about that since yesterday. Actually since last week. Kepada New Zealand dollar. Okay? Boleh? Kita berhenti rehat dahulu dan kita sambung balik selepas ini. Padankanlah apa yang positif, apa yang kuat, apa yang lemah. Okay? Okay, kita start balik 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nak WhatsApp sangat. Bye. Kita start balik 5 minit.
Okey, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Boleh? Audio okey. Thanks. Boleh. Gigit. Okey. Sekali lagi, USD merupakan mata wang yang paling kukuh pada waktu ni. Euro diikuti oleh chef, tapi chef tadi saya agak-agak lah sikit tengok ni lebih kepada short term lah kalau nak masuk. GBP tadi test area yang multi low level, yearly low. GBP tadi 1.244 dan sekarang ni retest 80% of the time. Kalau anda nampak, bagi siapa yang suka trade lawan trend, ini masanya anda trade, anda nampak multi level, multi low ni, anda pasang lawan, tapi masuk sekejap. Jangan pergi masuk sampai 5-6 hari. Jadi tengok price action kepada GBP ni. Antara clue dia adalah kepada melihat contohnya kepada GBP USD ni lah. Anda nampak kepada ni, kepada volume ni. Okay. Anda nampak volume tinggi ni reject. Okay, reject. Okay, reject. Dan anda nak tengok next volume kat sini, kalau dia hijau juga dan menaik. Kalau ini berlaku, kalau dia berlaku macam ni, dia menaik, volume dia menaik. Boleh dengar ni? Boleh dengar lah, itu orang dengar, tak apa. Orang dengar tak apalah. Kalau volume ni menaik, dan ini terus menaik, ini maksudnya adalah satu reversal. Sekiranya ni berlaku, volume berkurang, ni sekiranya volume next ni berkurang, ini menurun, anda akan nampak steady breakout continuation. Boleh? Ni penggunaan volume. Sebab itu MT4 tu jangan buang volume. Volume tu bagi saya indikator, maksudnya adalah seller, ada buyer. Ini yang penting kat sini ada buyer, ada seller. Kita pula tengok candle, tengok volume. Volume penting. Anda nampak tak ada cukup push, bull push, buyer push ke atas. Macam mana kita nak kata dia buy? Kan? Tak ada. Volume ni don't worry. Kalau MT4 anda color hitam je kan, don't worry. Tengok kepada candle. Sebab volume ni ke candle ni biru, hijau lah. Ni hijau, ni merah lah dia. Jadi anda tengok, kalau volume ni kalau volume ni menurut ni, maksudnya buyer is defending, buyer push price. Itu maksud dia, dengar. Boleh Kalau anda tengok volume ni, lepas dia retest tadi, reject, buyer reject ni naik atas, tapi lepas tu ni order buyer ni dah habis dah. Dia tak ada volume dah, habis. Ni faham? Tak faham juga. Dah 3 kali dah tengok kat chart GU ni. Okey. Boleh? Faham dah? Okey. Okey dah. Chat lain lagi. Saya sebenarnya tunggu GBP ni sini, tak masuk nak buat macam mana. Kalau boleh dia naik sini lah, lagi cantik bagi saya lah. Tak ada. Pergi layan bini balik Zul. Pening lah saya kalau semua sekejap sekali hari sekali. Zul ulang balik, pengsan saya. Okey, kita tengok volume ni lah. Jadi saya nak tengok ni. Kalau dia biasa-biasa ni naik, saya akan tunggu sini. Okay, untuk shorting balik. Ni this is tempat saya tunggu. Tak sampai-sampai ni. Okey, barulah risk reward kita cantik. Okey. Semua ni saya dah tulis dalam ni. Bagi mereka yang belum dapat Outlook Word yang petang tadi, sila email saya, email kepada ZULLE. Yang dah minta petang tadi tak payahlah ya. Benda sama. Keyword dia letakkan, tak payahlah letak Assalamualaikum. Jadi berdosa saya tak jawab. Letakkan keyword ni je, FB Live. Letakkan keyword dalam anda punya title email tu, letakkan FB Live.
Yang dah ni tak payah. Okay, email saya zulle6716@gmail.com. Keyword dia adalah FB Live. Email saya. Segar balik. Sebut apa? Gugumu. Gugumu. Apa benda tu Ngat? Gugumu. Bahasa apa tu Ngat? Okay. Zul6716@gmail.com, keyword FB Live. Boleh? Sabar tu Ngat, sabar. Ni tadi Yield Seeking Activities pantau US 10 years kan. Jadi guna dia bila anda trade, anda baca, yang lain banyak saya dah buat untuk anda. Updatekan yang kat sini. Update kat sini. Apa nak buy, apa nak sell. Jadi barulah anda jumpa pair, satu pair yang memang ada trend. Kalau tak, anda trade macam ambulan lah. Masuk ambulan sekejap, kuat sekejap. Ni contohnya, Euro GBP. Okey, kita tengok. Euro GBP. Masuklah cerita teknikal dia. Anda tahu Euro GBP tadi dah buat 0.90 kan. Ni buat satu high baru. Maksudnya instead of sini sideway, dalam tu saya letak sideway kan. Dia retrace ni tak ni. Ni dah jadi satu uptrend. Ni jadi perubahan trend. Okey. Ni tukar daripada sideway market kepada trending market. Jadi kita akan mark chart kita macam ini. Ni cara kita marking chart dia. Ni kat sini. Ini kepada uptrend ke atas. Ni kepada uptrend. Jadi kalau uptrend kita nak cari long. Jangan long daripada atas ni. Jangan buat hal lah pergi ni. Jadi ini dah baru. Ini kita padam dan buang. Jadi kita akan tarik kita punya Fibo daripada low sini kepada high sini. Dan kita tandakan kita punya 50% baru kepada sini. Okay, letakkan alert. Clear dah. Okay. Jadi maksudnya uptrend ni akan terbatal bila sampai 50% ni. Jadi kita nak long. Apa market type ini? Single distribution. Jadi kita tahu single distribution dia cuma tengok point of control. Tengok kepada sini, 3 ni, sini dan 2 ni. Anda nak tengok price action. Ada tak CRS? Kalau ada rejection CRS dalam kawasan ni, pin bar ke, engulfing ke, dan anda ikut long. Kalau saya ikut kat sini. Ni risk reward tak cantik. Stop loss kat sini, TP paling tinggi sini. Sebab ini adalah level tinggi. Jangan pergi time frame lain pula. Jadi sini tempat kita untuk manage. Itu je. Stop loss sini, TP atas. Jadi saya akan cari retracement sini. Sini dia pergilah, I don't care. Maksud terlepas lah, tak kisah. Saya tengok risk reward. Risk reward yang lebih cantik adalah kawasan sini berbanding dengan kawasan atas ni. Ini yang susah nak buat. Disiplin untuk ini kita tahu dia nak naik. Ini nak naik ni. Itulah yang masalahnya. Kita tertekan kan. Itu masalah. Dia jadi selamat. Pandai aku trade. Fikirkan kalau tengok daripada resistance, daripada chart ini, kita tengok sini. Masalahnya bila anda buat apa? Ni penyakit dia. Dia pergi cari 1 hour. Ni selalu kan. Zoom out tak nampak. Tak ada. Dia pergi 4 hours. Cari. Ada. Sini. Sini next resistance. Masalahnya tengok sini. Sini tadi awal tahun ni, Januari 7. Ini 6 bulan belakang. Yang ke belakang. Anda nak trade yang ini dekat M30 tadi. Kalau anda tengok kat M30 tadi, anda tak cuba untuk nak hold position seminggu, 2 minggu. Faham tak Izwan? Jauh kan? Dan sebab itu, saya cuma melihat kepada time frame yang sama untuk nak ni, untuk nak cari resistance ataupun support. Saya tak pergi daily ke, monthly ke, tengok bila time dia. Kalau daily tadi dekat, dia akan nampak dekat 4 hour kan, dekat 30 minit pun nampak kan. Jadi dia relevan kepada
pricing ni, trading anda. Kalau dia dah 6 bulan, ada yang ambil 3 tahun punya. Bila nak TP? 3 tahun. Price tu susah nak dapat. Kan? Memanglah dia satu ada level kat situ, tapi masalahnya nak sampai tu. Fikirkan benda-benda ni. Okey? Jadi kita masuk kepada topik kita dulu lah sebelum saya masuk pergi jauh sangat. Okey. Topik kita pada malam ini mengenai sistem dagangan. Kita seperti apa yang kita buat, cover dalam webinar siang tadi adalah berkenaan dengan trading your belief. Kita cuma trading kepercayaan kita kepada market. Dan di sinilah kenapa kita kena membentuk diri kita sebagai pelabur. Itu dahulu. Ketahui personality wang anda. Bentuk diri anda sebagai pelabur. Maknanya kita ada financial planning, kita ada mencari untuk financial freedom dan cuba untuk meningkatkan passive investment kita. Bukannya nak tingkatkan akaun forex anda. Anda nak tingkatkan anda punya ASB ke, anda nak tingkatkan anda punya benda fix, pelaburan yang mendatangkan pendapatan tetap, fixed deposit, mudarabah, banyak tengok-tengok benda ni. Bukannya anda nak besarkan akaun trading anda nak besarkan portfolio. Objektif kena clear, kaedah untuk anda memantau performance kena ada. Bentuklah sistem dagangan. Itu yang saya sebut tadi. Trade, jangan cuba pandai trade. Trade pandai apabila anda tengah membuat sistem. Use your kemahiran. Masa anda trade, anda tak mahir, anda cuma ikut SOP. Faham tak? Masalahnya bila anda trade, anda tiba-tiba jadi skill. Keluar skill macam player yang kalah tu, apa nama dia? Lionel Messi. Macam Lionel Messi lah. Dia akan kalah, dia akan salahkan pengadil, dia kata Brazil Copa America, contoh kan. Contoh. Faham? Anda cuma pandai apabila anda tengah membuat sistem anda. Anda menggunakan kemahiran anda untuk membuat SOP anda. Bila anda trade, anda tak pandai. Anda cuma ikut SOP. Faham tak? Masalahnya bila anda cuba pandai trade. Oh, ni teknik satu ni boleh, ni sudah ini padahal teknik anda tak ada engulfing. Tiba-tiba anda gunakan engulfing. Itu masalah. Kalau ikut yang ni ni cara ni, tiba-tiba campur cara lain. Jadi masalahnya bila anda buat benda tu, anda tak akan tahu prestasi anda. Anda buat benda rojak. Bentuk sistem dagangan anda, asas dia adalah 6 benda ni. Pengurusan dan trading. Dalam pengurusan 3 benda, objektif, risk management, position sizing. Dalam trading, compelling market model, market type dan entry serta exit technique. Kita tengok satu-satu. Dalam pengurusan, itu bab anda sebagai seorang investor. Anda sebagai toke. Anda sebagai toke perniagaan online currency trading ni. Anda toke. Sebagai toke, yang pertama, set dulu. Kedai anda, capital berapa, penggunaan anda ada objektif jelas daripada sudut modal yang diguna pakai, apa yang anda nak capai. Objektif anda, berapa lama anda nak capai. Anda ada objektif, jangan tak ada plan. Jangan kata saya letak $10 je bang. $10 kalau itu je modal anda kena jaga duit anda. Anda kena buat benda ni lagi. Tak ada duit, lagilah anda kena berjaga-jaga. Jangan kata tak ada duit, tak ada, letak sikit je bang, tak perlu kan. Kena ada. Jangan cuba-cuba trade lah. Cuba-cuba melabur. Ni caranya anda cuba melabur oleh sistem. Apa yang jadi? Sistem. Anda tak salahkan diri anda tak pandai trade. Anda tak salahkan Trump. Sebab itu dia tak guna punya Trump. Tak ada. Anda cuma sistem anda kata buy, Trump kata apa? Buy lah. Ikutlah nak buat macam mana. Macam mana anda nak stop dia ambil phone dia? Ataupun potong internet rumah dia? Rumah dia White House tau. Nak potong macam mana? Kena tembak kita. Time frame, tengok berapa lama anda nak capai anda punya objektif tadi lah. Contohnya kalau anda untuk membina wang, untuk bersara, ni trade slow, anda akan trade slow, build up anda punya portfolio. Anda trade untuk menggunakan duit
untuk extra income. Anda tak pergi compound. Hari tu punya cerita, hari tu punya cerita. Itu extra income, kan? Ataupun extra income untuk sebulan. Okey. Sebulan dah tak compound, keluarkan. Faham? Itu adalah extra income. Mana ada extra income pergi compound? Faham? Itu dah jadi investment portfolio lain. Dan dia punya ni adalah lebih jauh. Jadi risk capital, duit yang kita guna pakai apa, pengetahuan kita, objektif sistem yang kita guna, kita kena tahu apa gain target dia. Jangan tengok orang, kita kena back test dia, kita kena demo dulu. Jangan pakai benda yang tak tahu. Orang SSO untung saja, kita pakai alamak rugi saja. Pakai diri sendiri. Sebabnya mungkin masa dia trade tu tak sama dengan masa kita. Pemahaman dia mengenai teknik tu tak sama dengan pemahaman kita. Jadi buat itulah guna account demo. Ada yang kata demo tak ada feel bang. Nak feel jangan trade. Nak feel jangan trade. Jangan. Feel ni tak ada. Feel tu lah. Bila anda start pun nak feel, trade lagi feel habis. Faham maksud saya? Jangan ada feel. Tahu sistem yang dah pakai, gain target dia berapa, limitation kepada kerugian dia berapa, risk of ruin. Ni saya bagi satu link kepada anda. Downloadkan benda ini. Lama saya tak kongsikan benda ni. Your risk of ruin. Tolong baca, download dia. Anda boleh trade sampailah bergantung kepada prestasi sistem anda. Mana ni GGMU. Okey, ni atas ni. Kikimo. Okey. Kalau nak bincang, tanyakan dalam grup tu ya. Baca dia. Ni amat membantu. Amat membantu. Anda boleh simulate anda punya prestasi ni. Dia bagi satu Excel ni. Kat ujung ni dia bagi satu Excel ni. Risk of Ruin Simulator. Nampak kan? Download dia, anda letak, lepas tu anda block lah. Dia kalau dia hantar email anda block lah dia. Okey? Download yang ni. Anda akan dapat satu Excel, dan Excel dia rupa macam ni. Anda letaklah accuracy system, average win or loss payoff ratio. Ini semua ada dekat MyFX book. Berapa capital anda, lepas tu berapa risk capital, number of units money, penerangan ni semua dalam ni. Apa drawdown ruin anda, berapa. Anda nak capai risk of ruin kosong. Maksudnya anda tak rugi. Anda pakai je sistem tu, ikut je dia. Kalau berdasarkan nombor-nombor ni, anda akaun anda tak akan mencapai 35% kerugian. Dia mungkin rugi sikit lah 20%, tapi tak sampai nombor tu. Itu yang anda nak. Anda nak tahu sistem anda sendiri. Nampak tak link yang saya bagi tu? Min Yong. Nampak save dia. Zul. Risk of ruin tu. Penting benda ni jadikan bila anda tengah membina sistem benda ni anda buat. Ini yang saya buat saya akan runkan dia punya parameter tu. Lepas tu saya test sistem, saya letak tu. Test, letak benda ni free. Mana nak cari? Selalu kita tengok simulator kena bayar kan. Ni free. Okey, baca ni. Jadi ketahui anda punya sistem punya ni. Jadi anda tak, dan ia banyak bergantung kepada toleransi anda. Contohnya risk of ruin tu macam ni. Had mana anda kata anda dah mula rugi. Had mana? Maksudnya tak cantik dah akaun aku. Had mana? 30%, 50%. Tu dia. Zul. Itu maksud dia risk of ruin tu. Bilanya had anda kata alamak akaun aku dah rugi 30%, 20%, jangan baru 1% dah kata rugi. Baik, tak payah lah macam tu. Kita had mana? 20, 50. Macam Zul gudang di darat, kapal di laut, mungkin 100%. Kan? Lain. Jadi dia kepada anda, dia tak ada betul. Faham? Jadi had mana? That is what is meant by risk of ruin. Jadi kita punya had tadi. Bila ni kita kata alamak rugi aku. Had mana? Ada orang 30%. Depend kepada duit. Jadi nampak tak penggunaan modal dia?
Yes, konservatif, balance dan juga kepada high risk. Jadi kepada kita, kalau kita, dia kepada modal anda gunakan. Kalau anda gunakan duit lebih, anda mungkin ambil risk of ruin besar ataupun segala-galanya. Tapi kalau anda memang duit simpanan ke duit pelaburan yang anda untuk anda bersara, anda mungkin letakkan 20-30%. It depend on your money personality tadi. Nampak? Jadi kenapa modal tu anda perlu tahu dahulu. Boleh? Ni meaning of money. Ni akan menentukan anda punya risk of ruin, risk tolerance anda. Okay? Main fokus dalam sistem development adalah kepada sistem objektif. Ni main fokus dia, bukannya nak tahu macam mana nak trade. Ni dulu, kenapa anda trade? Apa anda nak? Ini dia, nak kaya, berapa kaya anda? 100 jadi 1 juta. Okey, berapa lama? Letaklah satu yang masuk akal. Kalau 100 jadi 1 juta dalam tempoh setahun, bagi tahu saya kalau dapat buat. Saya pun nak letak duit. Zul pun nak, Mingyong pun nak letak. Rizwan, Dungat, semua kita berlabur. Kalau ada. Kan? Ronald. Sorry, forgot about you, Ronald. Siapa tak nak, kan? Letakkan benda yang masuk akal. Petang tadi saya dah bagi tahu apa nak buat. Rekod muka anda, ambil satu video, saya trade sebab apa, saya nak buat berapa banyak, dengan modal berapa banyak, dalam masa berapa banyak, dan berapa lama. Lepas tu sebulan lagi tengok, boleh percaya tak orang dalam video tu. Kalau nampak orang dalam video tu bohong, rekod balik. Kalau nampak okey, biar dia. Jangan kongsi kepada orang lain. Buat anda punya objektif jelas. Retirement plan, investment portfolio, major purchases ataupun extra income. Kita dah discuss tadi. Risk management. Malam ni kita secara ringkas je lah. Kita baru webinar nombor 2. Saya tak nak berat sangat. Bagi yang pertama kali ikut, takut jam. Kita slow sikit. Dah ada yang dah jam pun kan. Slow. Kita akan ulang-ulang balik ni. Don't worry. Bila kita bercakap mengenai risk management, ia bukan hanya kepada berapa lot nak buka. Selalunya bila kita bercerita risk management, orang akan cerita, money management. Buka 0.01 lot bang. Bukan. Dia start daripada yang pertama, kaedah kita menguruskan trade. Yang kedua, kaedah kita menguruskan kita, disiplin tak disiplin. Itu dia. Selalu belajar teknik macam-macam, disiplin tak ada, nak ikut dia. Habis, tak guna. Belajar apa-apa pun tak guna. Lepas tu dia balik, dia balik dengan apa yang dia rasa dia tahu. Ni tadi Aminul tadi dia ikut satu webinar dekat website ni tadi mengenai ego. Mengenai ego. Ni kita rasa kita tahu, tak boleh salah. Ego kepada market. Ada teknik, kita rasa teknik lama ni boleh, tak sampai lagi kita masuk. Ni self management kita. Sistem management, kita tahu prestasi dia, kita pakai benda yang buat duit. Bila dia tak buat duit, kita tak pakai dia. Okay? Dan position sizing model, iaitu anda tahu berapa banyak nak trade pada satu masa tu. Setiap kali nak trade, anda tahu ni boleh $10. $10. Kalau cantik trade, kita start naikkan. Tak cantik trade, kita kurangkan. Jadi trade management dan juga kepada kita punya technical adalah kepada benda ni. Yang pertama adalah market type. Technical anda kena dengan market jenis apa? Trending ke ranging? Okay? Lepas tu kita pilih sistem untuk teknik berkenaan. Lepas tu simple entry. Kaedah entry simple. Dan nampak apa saya tunjukkan tadi? Kan? Apa tadi? Saya tunggu 2 tempat ni tak sebab risk reward tak cantik. Saya tunggu sini. Saya tunggu sini. Okey. Saya akan tunggu dia buat candle ni pin bar ke apa ke, close, dah masuk. Macam mana nak masuk? Tekan buy. Contohlah ni apa yang kita dah ulang-ulang tadi. NZD USD. NZD USD Okey. Kita nak short, kita tunggu dulu candle ni, nampak ni. Ni kalau ini jadi biru, tak close sebagai bear, saya tak masuk. Ni. Kalau ini biru, saya tak masuk. Saya nak tengok dia close bawah retest. Ni yang saya tunggu. Ni lebih kurang macam konsep mother candle lah. Mother candle breakout, kita nak tengok dia retest mother candle. Faham mother candle? Breakout candle breakout candle. Faham konsep pada candle? Breakout candle lah. Breakout candle. Kita nak tengok dia retest breakout candle. Boleh. Saya akan ambil 50% body. 50%
50% boleh. Ni dalam range 50% boleh. Saya nak tengok ada CRS. Itu kaedah, itu teknik lah. Okay. Saya nak tengok dia break out, lepas tu retest. Okay. Mana kita punya slide? Okay. Simple entry. Simple. Tak ada benda pelik-pelik. Complex exit. Cara kita nak, bila kita lihat chart, kebanyakannya tengok benda float. Kita tengok chart, kita tahu apa nak buat. Itu maksudnya complex exit. Ya. Tuliskan trade plan anda. Jangan bila trade pandai sahaja. Itu cara kita mengurus diri. Kita tengok balik. Bila tutup trade, kita tengok. Adakah aku ni ikut tak trade plan aku? Tak ikut, itu satu mistake. Ya. Jadi tak ikut anda profit. Itu mistake. Itu boleh menyebabkan sistem anda, biar anda trade kena stop loss berbanding dengan anda trade nak kena stop loss, tiba-tiba anda tak ada dalam teknik anda untuk buy balik tiba-tiba. Lawan counter balik. Kalau memang dalam teknik anda, dalam sistem anda, tak apa. Tapi kalau sekali-sekala je buat, itu mengarut. Counter balik. Kalau memang dalam sistem anda, tak kisah. Setiap kali berlaku, anda buat. Tak apa. Tapi tiba-tiba dia pandai pula malam tu. Ni masuk balik, cover balik, lot besar sikit. Nah, double, kita martingale balik. Ini akan cover. Satu lot tadi, aku masuk 2 counter. Lepas tu untung. Kalau itu tak ada dalam sistem anda, itu satu mistake. Kalau nak, letakkan dia dalam sistem anda. Tiap kali silap, anda letak. Dan anda tengok prestasi dia. Barulah dia dapat menjadi satu yang SOP. Tengok sistem management anda, macam mana anda gradekan sistem anda, dan kepada the how much, berapa banyak anda nak trade pada satu masa. Kita akan tengok balik kepada position sizing. Ini adalah satu yang paling penting. Ingat, sebab itu saya kongsikan kepada anda tadi yang risk of ruin ni tadi. Risk mana dia pergi? Risk of ruin. Jadi ini ada kena-mengena dengan yang ini tadi. Dengan position sizing. Kita akan lihat balik, revisit topik ni. Ini adalah satu topik yang bagi saya, anda nak buat duit, bukannya tahu trade. Anda nak buat duit, anda tahu jaga duit. Ini dia. Trade asalkan anda buat benda sama, anda tahu parameter dia. Maksudnya anda buat macam ni, ni jadi winning percentage berapa R multiples dia. Tapi yang pentingnya anda nak tengok berapa banyak nak trade. Dia kena sesuai dengan, bukan hanya equity, dia kena sesuai dengan prestasi. Ini menentukan, kalau anda tahu benda tu, prestasi dia macam mana, barulah kita dapat disiplin. Betul tak? Betul tak, Minyong? You know you will get this much. Secara purata, if I trade this way, saya maintain je disiplin dia, I will get this much. Kedai kita, apa jadilah ribut topan, apa semua, topan, nampak pasal Sarawak dia. Taufan, kita ada apa ke kan. But you know, your shop by end of the month will get this much. Then barulah kita semangat besok buka kedai. Tapi kalau kita nampak makin slow, kita pula modal masa guna sama, habislah kita akan kurangkan kos. Dan kita tengok satu had dia, ini tak boleh, ini rugi ni. Ini kena stop. Kalau tak bankrupt. Benda sama. Position sizing, berniaga. Okey. Bahagian trader simple je. Buat compelling market model anda. Apa cerita market? Bagaimana price tu anda nampak dekat chart anda. Dia adalah satu auction process. Dia nampak depth of market tu, kita nampak satu jual, satu beli, dan apa, kita nampak time and sale contohnya. Anda nampak benda ni, anda nampak contohnya macam mana euro USD. Okey. Anda nampak benda ni. Ini adalah order yang tengah masuk lah, dah transact. Ini transacted. Transacted. Ini transaction ni yang akan menyebabkan price naik turun. Bukannya depth of market tadi. Depth of market tu macam anda masuk kedai, lollipop sini RM1. Kedai satu lagi RM1.20. Anda beli RM1.20, harga sama. Anda ambil harga RM1.20, anda tak ambil dekat RM1 tadi, harga market akan jadi RM1.20. Faham? Ni yang time and sale ni. Sama macam kat saham. The same thing.
Kat saham pun ada. Saham lah yang banyak guna ni. Ni tak ada. Ini untuk currency anda kena subscribe. Ini anda kena subscribe. Ini berbayar. Ini tak ada yang free. Kalau ada, saya kalau ada saya kongsi je semua apa benda Zul. ni Reuters. Yang anda tengok ni Reuters. Saya tak ada rahsia dalam rahsia. Tak ada. Kalau ada je saya kongsi. Don't worry. Kalau saya jumpa, saya kongsi. Mungkin ada lah yang tapi delay. Tak guna pun tengok delay buat apa. Yang tu live. Okay. Dia ada never ending auction. Price tu advertiser. Jadi kalau orang terima harga, okay. Dan time tu sebagai regulator. Maksudnya had mana berapa lama dia dekat kawasan tu kan. Dan volume sebagai valid untuk order, untuk pricing tadi. Okay. Harga ditentukan oleh demand dengan supply. Tak dapat lari. Macam mana pun anda trade, ini basic dia. Dan dalam currency kita bercakap tentang pelbagai benda, banyak faktor mempengaruhi currency. Don't worry about this first, kita akan tengok lebih mendalam. Pelbagai faktor growth, harga, even price. Lollipop, anda sanggup beli RM5. Kalau harga lollipop jadi RM50, anda tak sanggup buy kan? Biarpun trend dia naik, betul tak? Tapi kita tengok juga location. Kalau lollipop tadi jual kat Bulan, harga RM50. Dia je lollipop kat situ. Orang beli. Nampak? Jadi dia tak ada price yang terlebih tinggi sangat, tak ada. Jadi cerita dia ada pelbagai yang menentukan penilaian. Terutamanya kalau currency. So kita trade dua benda, bukannya satu. Saham ni senang. Company, makro dia, industri. 3 je. Apa cerita dia? Kita akan tengok fundamental kepada syarikat tu. Adakah syarikat tu kukuh daripada sudut return on equity dia, earning per share dia, kita tengok debt to equity dia, penggunaan hutang dia, kita tengok sales dia macam mana, kita tengok company punya intangible asset, contohnya macam management team, brand name, contoh kan. Kita tahu brand name dia kuat, kita tahu company punya fundamental kuat, ada produk-produk baru, kita tahu saham dia kuat. Kita akan tengok industri dia pun tengah naik, kita tahu makro pun tengah menyokong semua tu, jadi kita cari untuk melabur dalam saham. Tu kita cari untuk masuk dalam saham. Contoh, tapi macam currency, kita cakap ni dua. Satu, kita kena tengok dia kuat. Satu, kena tengok dia lemah. Dua. Sebab itu saya menggunakan kaedah makro, itu kepada fundamental. Tapi kalau anda cuma menggunakan technical, tak ada masalah. Tak tahu benda ni, at least anda faham dia. Itu saja. Okay? Jadi kalau kita bercakap mengenai true exchange rate, ada 3 teori dia. Saya cuma introduce, saya cuma sebut nama dia. Purchasing power parity, fundamental equilibrium exchange rate, dan yang ketiga behavioral equilibrium exchange rate. 3 teori di sebalik nilai sebenar mata wang. Masalahnya tak ada nilai sebenar, cuma satu konsep. Maksudnya tak ada satu. Ini dia USD mesti kuat. Tak ada. Sebabnya USD tadi akan kepada relative valuation. USD mungkin kuat against ringgit, tapi mungkin dia lemah against euro. Euro mungkin kuat against dolar, tapi mungkin dia lemah pula against ringgit. Itu mungkin pasal current balance, contohnya. Jadi dia tak ada satu tau. Tak ada satu. Kena faham itu. Sama ada anda membuat analisa intrinsic valuation, fundamental, macam syarikat tadi kukuh, negara, satu ekonomi yang kuat, itu fundamental. Fundamental melihat kepada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif anda melihat kepada data-data dia. Quality daripada sudut penilaian dia, adakah semakin baik ataupun semakin lemah. Kuantitatif anda bandingkan ekonomi bagus atau tak bagus. Macam mana kita nak buat kuantitatif? Itulah guna yang tadi tu kita cerita pasal ni tadi. Kita nak kata ekonomi bagus, macam mana kita kata ekonomi bagus? Kita akan bandingkan dia dengan, contohnya kita kata US punya GDP contohnya. GDP dia sampai berapa? Kalau dia sampai bulan kuartal kedua ni keluar 1.9. Adakah 1.9 tu angka yang lemah? Dan kita tengok ini. Kalau dia bawah projection ni, itu lemah.
Itulah kita gunakan KPI. Ini KPI dia. Faham Zul? Ini Ronald. Ronald faham kan? Ini kalau kita nak kata bagus, kita nak kata Ronald handsome, dia mesti bandingkan dengan seorang. Kalau kita bandingkan Ronald dengan Zul, bukan saya, Zul Kif, mungkin sama-sama handsome, tapi kalau saya ada kat situ, bukan KPI median, dia ada 3. Kalau ni kepada range, ini central tendency dan median. Jadi kita tengok kepada range. Contoh Ronald sebelah Zulkif. Mungkin dua-dua ni sama handsome. Tapi kalau saya dekat situ, mana boleh? Siapa handsome? Dia ada KPI dia. Faham? Contoh. Itu contoh dia. Jangan terjun bangunan. Itu contoh saja. Faham? Saya cuba gunakan bahasa yang senang nak faham. Balik malam ni kau faham apa? Aku faham aku handsome. Itu je. Lain apa tu faham? Aku faham aku handsome dia. Okey. Sentiment analysis adalah kepada perasaan, how the market feel. Itu yang negative sentiment, positive sentiment, risk off, risk on. Intermarket berkaitan, contohnya macam minyak naik, ringgit kuat, Canada dollar, ada nampak contohnya macam macam USD, ada nampak yield naik, treasuries dia naik, yield dia naik. Anda tahu pulangan US menaik, permintaan kepada bond dia menaik, menyebabkan permintaan kepada USD meningkat. Technical analysis, bagaimana anda mencari level-level dan juga penggunaan indicators, penggunaan candlestick dan penggunaan volume contohnya untuk melihat level. Market type analysis, ini apa yang kita buat sebagai bila kita trade. Market type apa yang sesuai kepada trading anda, teknik anda sesuai market type macam mana, adakah anda melihat kepada market type anda sesuai untuk trending ke, ranging ke. Kita boleh gunakan contohnya Bollinger Band. Bollinger Band mudah kita nak tengok adakah market trending ataupun tak trend. Tengok Bollinger Band, ini adalah sideway market, simple. Sideway market, kalau teknik anda sideway, atas sell, bawah buy. Dah. Ini sideway market. Tapi kalau teknik anda buy dan anda tunggu breakout, ni adalah dia. Ataupun anda tunggu dia retracement. Ini kalau kaedah anda untuk retracement ataupun breakout, dia sesuai kepada trending. Kalau teknik anda atas sell, bawah buy daripada resistance support, itu sesuai untuk sideway. Untuk newbie, mana lagi bagus? Semua bagus. Dia tak ada newbie. Dia kepada anda punya risk tolerance. Bagi siapa yang toleransi risiko dia rendah, nasihat saya, you go for retracement. Retracement. Trending market, cari trending market. Dia paling senang lah. Kalau tak faham ini Bollinger Band rasanya simple kan. Retracement mempunyai winning percentage yang tinggi. Dia ada 3. Retracement, breakout dan sideway market. Tapi sebelum buat benda tu, retracement, masalah retracement ni kalau anda tunggu tempat tu dia tak sampai tempat tu, anda terlepas. Itu saja. Anda tak masuk. Itu macam saya tadilah. Macam teknik yang ini tadi, ini adalah untuk teknik untuk ni mana tadi kita tak ada Euro GBP kan. Kita tunggu dekat sini kan. Tunggu sini. Kalau dia tak detail sini, terlepas kita dia pergi. Itu sebabnya kita identify trending market. Market buat higher high. Kita dapat ni adalah, ini apa ni? Ini trending kan? Jadi kita gunakan retracement. Retracement hard mana? Kalau kita bercakap mengenai daily trade, kita ada yang, saya kalau ni, saya kepada market type dan risk reward. Kalau anda gunakan Bollinger Band, gunakan Bollinger Band. Yang first adalah identify dulu. Market tu trending ke tak trend? Itu yang pertama. Okay? Jadi kalau anda mempunyai risk tolerance yang rendah, anda trade trending market. Retracement. Anda cari trending market, retrace, ikut. Retrace, ikut. Nak tahu macam mana guna Bollinger Band? Saya bagi satu. Ni bukan satu, banyak sebenarnya teknik dia.
baca kat sini, dalam ni ada teknik pelbagai. Bollinger Band. Okay. Dah. Macam mana nak guna dia, apa semua ada kat sini. Baca. Bollinger Band. Nah. Ni Bollinger Band. Macam-macam ada kat situ. Okay. Search dalam ni teknik pun ada. Apa yang saya suka adalah kepada walking the bands. Ini maksudnya ni kepada breakout. Ni kepada breakout. Macam-macam dalam ni. Expansion contraction, ni lebih kepada breakout, benda sama. Kalau nak gunakan Bollinger Band. Itu satulah. Tapi ingat, guna BB jangan guna dia saja, dia kena gunakan at least anda boleh gunakan dia macam ni. Antara yang saya suka guna Bollinger Band ni adalah cara ni. Mana? Okey. Alamak, sayang nak buang ni. Kita ambil lah satu chart baru. Okey, kita ambil satu chart baru. Euro GBP. Okey. Okay, kita gunakan teknik ada banyak. BB, volume, pivot, mana yang senang sikit. Bagi saya, semua teknik bagus. Semua teknik bagus. Anda gunakan Bollinger Band, gunakan dia bersama dengan pivot. Yang saya suka pakai bersama dia lah. Ni. Gunakan dia bersama dengan pivot. Standard. Okay. Jadi kita tengok gunakan bersama. Apa time frame? Pilih time frame yang anda sesuai kepada anda. Kalau anda shorter term, anda gunakan pivot ni sebagai support resistance. Tak erti lukis support resistance, guna pivot, senang. Anda nampak ini trending kan? Anda nampak ini trending, anda nak tunggu price retrace. Dalam kawasan sini lah, apa cerita dia? Oh, ini ada satu lagi kat sini. Ni. Anda gunakan dia, jangan gunakan BB cuma BB gunakan dia bersama something else. Even John Bollinger sendiri menyarankan supaya Bollinger Band digunakan bersama satu yang lain. Bacalah yang saya bagi tadi. Gunakan support resistance, apa-apa. Cerita dia semua bagus. Semua teknik bagus. Semua indikator bagus. Naked chart bagus. Asalkan anda menutup aurat semasa anda trade. Cerita dia adalah kepada istiqamah, iaitu sentiasa menggunakan yang sama dan jangan cuba pakai dipakai. Itu je. Okey, ini adalah untuk Bollinger Band. Ini regression trend channel. Kita akan ada webinar khas untuk ni pada hari Khamis. Jadi kita ada 10 minit lagi. Kita baru 34, ada 30 page. Alamak, 30 page lagi nak cover ni. Regression trend channel ini memberikan kita satu midpoint high and low dan memberikan kita kat mana bacaan high and low ni. Kita akan tengok balik ni. Penggunaan session profile untuk melihat sideway market dan trending market. Ini menggunakan volume dan kaedah-kaedah dia. Banyaklah. Ada banyak. Kalau nak trade tu pilih satu, itu dia. Asalkan anda identify cara masuk, cara keluar. Jangan cuma ada cara masuk, tak ada cara keluar. Jadi, set up tu wujud apabila price tu buat something. Katalah anda trade, anda cari untuk sideway kan? Untuk retracement tadi kan, Zul? Anda trade untuk retracement kan? Anda tunggu dulu price sideway. Price sideway breakout. Jangan masuk dulu. Kita katalah kita cari retracement, cari price sideway. Dan dia breakout, barulah anda tengok chart tu. Kalau dia tengah trend, anda pergi tengok, tak guna. Anda nak dia sideway, lepas tu dia jadi price buat something. Ataupun dia daripada bull jadi bear. Masa buat something, barulah. Macam kita, kalau you trade saham, kita trade bila ada cerita kan, betul tak?
Tak ada cerita saham tu chart dia naik 2 sen, turun 2 sen. Nak keluar pun tak boleh, nak masuk pun tak boleh. Sebabnya apa? Kita punya commission tak cover. Betul? Kan? Okey, jadi kalau bila ada something, ada event, ada earnings ke, ada apa ke, dapat projek ke apa kan, then barulah orang masuk. Waktu tu dah dia bergerak. Benda sama dalam forex, that something is happening kepada price, then you know market participant akan mula something happen ni. Tapi beza dia dekat forex ni, kat currency market dia cepat. Itu je. Okay? Trade the price action sentiasa. Tak, kalau itu tak penting dalam trading anda, jangan. Kalau volume tak penting kepada anda, jangan. Kalau volume penting, letak. Jangan letak semua benda. Kalau tak, jam. Anda nak tengok chart kena hitam ke? Tak. Faham? Tengok benda yang relevan. Jangan cuba semua benda nak tengok meriah chart engkau kan. Saya dulu mula-mula trade 14 12 indikator. Dah. Nak tengok apa chart dia kecil ke? Mana RSI lagi, stock lagi, apa semua letak. Tanya Sifu pun kata buy, ini stock kata sell. Nak masuk macam mana? Kita dah confuse. Jangan letak sampai kita confuse. Yang penting ambil sini, kita tak sempat nak cover ni, kita akan cover balik yang ni dari ni 8 minit lagi. Saya cover pendapat yang penting adalah bukan hanya entry, anda ada cara keluar. Ni adalah bila maksudnya dah ada anda entry tadi, dah ada SL, ada TP, dah ada tempat anda initial stop, initial limit. Yang pertama, apabila price sampai tempat anda nak keluar, katalah anda tak letak TP, anda letak SL, anda letak entry. Price sampai tempat anda letak alert contohnya. Anda boleh sama ada tutup semua position, ambil profit anda. Yang kedua, anda boleh letakkan TP anda kat situ, ataupun anda letakkan DE plus, alihkan stop loss anda bawah price semasa dan biarkan profit tu jalan lagi satu level lagi. Kalau dia kena DE, anda untung. Kalau dia naik atas lagi, ada untung lagi banyak. Anda boleh tutup separuh, letak BE, ataupun letak break even, SL atas entry anda bagi long, dan SL bawah entry anda kalau anda short. Itu BE, break even. Ataupun anda tunggu reversal signal. Nasihat saya, pilih satu. Jangan semua ni campur-campur. Jadi anda tahu, kalau aku buat yang ni, apa aku punya prestasi? Boleh? Jadi anda ada benda objektif. Macam ni aku buat, ni aku dapat. Macam ni aku buat, ini aku dapat. Test dulu dia. Nombor 2, kalau kita trade tengah cantik, dah untung. Lepas tu price reverse. Bagi tahu, mesti nyata berapa banyak anda nak bagi balik kepada market. Sama ada daripada sudut PIP, daripada sudut amount, bagi tahu. Ataupun daripada sudut risk. Contohnya anda bagi R multiple. Contohnya stop loss anda tadi 80 pip. Itu satu R, satu risk. Price tu dah pergi 80 pip. Lepas tu dia reverse. Berapa banyak anda nak bagi? Adakah anda nak bagi 0.5, separuh daripada risk anda, maksudnya 40 pip? Ataupun anda nak bagi semua, maksudnya anda letak BE. Syarat dia buat yang sama. Kalau tak sampai lagi, anda tak buat apa-apa. 80 pip baru aku letak BE, baru start TK benda ni. Jangan baru 60 pip dia reverse, anda dah start kelang kabut. Tak ada. Itu adalah konsep intraday drawdown. Price reverse. Bagi definisi bagaimana kita kata itu tadi reverse. Sama ada anda menggunakan Bollinger Band dengan moving average ni contohnya. Contohnya bila anda short, lepas tu Bollinger MA anda cross. Ni konsep crossing moving average lah. Ni anda kata ini kena alih BE. Contoh, ataupun kita tengah short cantik-cantik, lepas tu dia ni kita boleh ambil profit. Tapi buat yang sama. Tuliskan SOP anda. Faham? Jangan sekejap macam ni, sekejap macam tu. Itu tak ada sistem. Tuliskan nyata how you enter, how you exit. If this situation occurs, what will you do? If you see this price action,
Yes, tuliskan SOP anda. Masalahnya bila benda tu letak dalam otak, itu masalah. Tak apa, ni sikit je ni. Dia boleh sikit pula. Itu jangan. Yang penting SOP keluar ni. Ramai ada SOP entry. SOP keluar tak ada. Lepas tu nganga. Tengok cat, dia ada perasaan. Duk-dap. Alamak, alapak, alatuk, alanik. Semua keluar waktu tu. Okay. Waktu tu kucing jadi mangsa. Price action, kita entry, kita buy jadi sell. Adakah itu jadi betul-betul reverse? Tengok. Kalau keluar CRS, itu mungkin menunjukkan reversal. Kita pula tak apalah. Layer satu. Alih stop loss jauh. Jangan. Silap lah. Kadang-kadang kita enter kan. Price sideway, bug breakout, kita tekan, kita breakout trader, tekan buy, tuk dia jadi pin bar. Kan? Tadi dah betul dah Marubozu, kita tekan, dia jadi pin bar selepas tu. Make sure candle close dulu. Next candle jadi pin bar. Alamak, reverse. Ini tanda reversal. Alihkan stop loss anda dekat. Dah kenapa kau tunggu je? Itu tak ada reversal. Okay. Ni contoh dia. Kita short sini, keluar doji ni. Ni mungkin satu ni. Alihkan stop loss anda atas ni. Kalau dia betul-betul reverse, kenalah nak buat macam mana. Ni mungkin continuation. Anda boleh cari, ni continuation ni. Kan? Kadang-kadang tempat kita entry, situlah tempat dia cantik jadi support kan. Sell sini, dia naik, dia test sini support, naik support. Kita pula, siapa salah? Broker. Yahudi. Yahudi saja. Kadang-kadang kita trade kan, cantik-cantik kita trade, tiba-tiba news keluar. Nak cantik. Ni, waktu ni, alihkan stop loss anda. Berjaga-jagalah bab sini kadang-kadang. Dia biasanya libas balik. Jaga-jaga. Saya akan cover profit saya dulu. Itu yang saya fikir. Kalau dia berlawan dengan kita buy, tiba-tiba news keluar, alihkan stop loss anda dekat, bukan makin jauh. Jangan takut. Stop loss tu untuk menyelamatkan account. Okey, 7. Dekat-dekat nak sampai TP, kita pula dia reverse sampai kena stop loss. Sebab itu anda kena letakkan hak mana anda nak alih break even anda. Selalunya bab inilah kadang-kadang dah nak kena TP dia reverse. Masa tu nak digit MT4. Okey. CRS wujud selepas anda enter. Ni double top ni. Kata kita buy, keluar double top. Alihkan. Kecilkan stop loss. Ataupun cover profit anda. Ini tanda reversal. Keluar head and shoulder, reverse head and shoulder, triangle, whatever. Alihkan. Kalau anda ni. Sebab itu saya stop loss, saya letak jauh tau. Saya tak percaya dengan stop loss 5 pip, 10 pip ni. Itu tak. Saya ni, kalau scalping lain lah. Tapi kalau saya swing, saya tak percaya dengan 10 pip, 15 pip. Bagi price tu bernafas. Fundamental bertukar, sentimen bertukar, sebab anda masuk dah bertukar, keluar. Ataupun penggunaan sistem ekspektansi. Anda tahu anda punya sistem ekspektansi adalah sebanyak, ni kita akan bincangkan lanjut, adalah sebanyak 0.8A. Dia dah pergi 0.8A alih BE. Tujuan anda adalah cuba untuk meningkatkan ekspektansi sistem. Itu kerja seorang trader. Okey? Jadi dapatkan anda punya sistem ni lah. If you don't have a system, ambil satu teknik lah apa-apa dan demokan dia. Dapatkan parameter dia. Apa winning percentage, berapa kali trade, apa dia punya continuous loss, continuous win dia, apa bacaan dia lah, get all those dulu dan barulah kita dah tahu benda kita pakai, baru trade. Ini baru balik kelas, cikgu pula encourage, alhamdulillah balik kelas terus profit. Biarlah orang tu test dulu, janganlah dah datang satu kelas, dah balik dia punya modal pembayaran kelas. Janganlah, biar orang tu test dulu, dapatkan dulu, fahamkan dulu. Bukannya satu kelas, dua kelas terus faham. Mungkin faham, kaedah tu simple. Lagi simple, lagi bagus lah.
Tapi biar dia test kepada kesesuaian masa dia dan cara dia. Okey? Ingat peranan anda sebagai trader dan juga investor tadi ya, management dan the trading side. Okey? Invest dalam satu sistem, cuma dagangkan sistem anda. Bentuk satu sistem, ia ambil masa dan benda ni anda boleh gunakan ya, dalam dagangan anda. InsyaAllah kita bersama lagi pada Khamis nanti 3 bulan setahun. Yes, itu sepatutnya lah. Kalau saya lah kalau skim dulu lah 3 tahun kalau nak tahu. Kalau dulu lah. Okey, okey, invest dalam sistem anda, dagangkan sistem anda. Ambil masa lah. Amin. Terima kasih semua. InsyaAllah kita bersama lagi dalam sesi pada Khamis nanti dalam topik-topik yang saya cuba ketengahkan kepada anda untuk melihat trading ini sebagai satu benda, satu approach yang lebih holistik. InsyaAllah kita bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halwi, terima kasih. Alang, Roman, Lul, Amin, Lul, Rizwan, terima kasih. Ronald, Cekis. Bagi mereka yang ada dekat Penang, jangan lupa, dan dekat Sabah, salam ke orang Sabah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.